Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan ROS, kumpulan yang ke-11 daripada kumpulan KMA. Dalam video ini kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Gadget dan Teknologi Moden ke arah Revolusi Industri 4.0. Tujuan kajian ini dilakukan bagi memenuhi tugasan kami dalam subjek penghayatan etika dan peradaban yang berkod UTC 1012. Nama pensyarah kami Dr. Adibah binti Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsal Hakimah binti Rosli, nombor matrik 1192229. Saya Nur Aida Khairani binti Syamsuddin, nombor matrik saya 1192809. Nama saya Siti Maizatul binti Zulkifli, nombor matrik 1192816. Nama saya Cik Nurul Syafiqah Angelina binti Cik Mak Siddiq, nombor matrik 1192817. Pertama sekali, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Adibah binti Sulaiman selaku pensyarah kami kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan juga bimbingan. Seterusnya, saya juga ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa kami kerana turut menyumbang idea dan tenaga mereka. Akhir sekali, tidak lupa, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sekumpulan kerana telah memberikan kerjasama yang sewajarnya. Seterusnya, permasalahan yang terdapat dalam kajian kami ialah pertama, mengenal pasti kesan teknologi moden dan menilai tahap teknologi moden terhadap ekonomi, sosial, perubatan dan juga pendidikan. Ini kerana Malaysia sudah pun berada pada zaman industri revolusi 4.0 di mana ia akan memberikan impak yang besar terhadap setiap individu. Oleh itu, pengkaji harus meneliti dalam mengkaji kesan baik dan buruk serta kefahaman individu terhadap teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0. Saya akan menerangkan bab yang pertama, iaitu pendahuluan. Secara ringkasnya, di dalam pendahuluan terdapat pengenalan objektif, kajian literatur, metodologi, lokasi kajian dan juga skop kajian. Sebagai pengenalan, industri revolusi 4.0 merupakan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi yang akan mengoptimalkan fungsi otak, atau dalam kata erti lain, ia akan memudahkan kerja harian manusia. Kemudian, objektif. Yang pertama, mengkaji kesan teknologi moden terhadap kerja harian manusia. Dan yang kedua, menilai tahap teknologi moden terhadap ekonomi, sosial, perubatan dan juga pendidikan. Kajian literatur yang terdapat dalam kajian kami ialah menerangkan tentang kajian-kajian lepas yang telah dikaji oleh para ilmuwan dan juga pengkaji-pengkaji. Seterusnya, metodologi, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Dan lokasi kajian ialah melalui atas talian. Dan terakhir sekali, skop kajian ialah yang pertama, pelajar, kaki tangan swasta, kaki tangan kerajaan, prasaraya dan juga peniaga. Saya ingin menerangkan serba sedikit berkaitan kajian literatur. Apakah yang dimaksudkan dengan kajian literatur ini adalah kajian literatur menerangkan tentang kajian-kajian lepas yang diambil atau yang dikaji oleh para ilmuwan atau pengkaji berkaitan sesuatu perkara. Okay. Apakah yang terdapat dalam kajian literatur ini adalah kajian literatur menjelaskan tentang definisi revolusi industri 4.0 secara lebih mendalam atau secara lebih terperinci. Yang kedua pula adalah kajian literatur menyebut tentang manfaat dan mudarat revolusi industri 4.0 terhadap semua lapisan masyarakat dan juga dari pelbagai sektor. Yang ketiga pula adalah kajian literatur ini juga menyatakan peranan yang perlu diambil oleh
pelbagai sektor bagi mendepani cabaran revolusi industri 4.0, terutamanya di negara Malaysia. Setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan bagi mencapai matlamat dan objektif kajian. Di sini kami setekat 5 cara atau 5 kaedah. Pertama, instrumen kajian. Kami menggunakan kualitatif merujuk internet sebagai bahan bacaan, kuantitatif menggunakan soal selidik. Kedua, lokasi kajian. Kami secara atas talian iaitu online. Ketiga, cara mendapatkan responden. Kami edarkan borang soal selidik secara atas talian. Setelah itu, kami memilih responden mengikut kriteria yang menepati kepada objektif kajian kami. Keempat, mendapatkan data. Kami menggunakan soal selidik di mana ia terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, soalan objektif yang berkaitan dengan demografi responden. Bahagian kedua dan ketiga, kami menggunakan skala Likert 5, soalan-soalan berkaitan dengan objektif kajian. Seterusnya, kami merujuk kepada internet sebagai bahan bacaan ilmiah bagi mendapat maklumat dan penambahbaikan kajian. Akhir sekali, analisis data. Kami menggunakan 2 kaedah iaitu statistik deskriptif dan data peratusan dibentuk daripada skala Likert. Latar belakang kajian. Catapai di atas merupakan aspek-aspek di dalam maklumat profil responden iaitu jantina, umur dan status. Maklumat asas bagi 59 orang responden menunjukkan terdirinya daripada 20 responden lelaki iaitu 33.9% dan 39 responden perempuan iaitu 66.1%. Berdasarkan kajian, kesan atau faktor yang terdapat pada kajian ialah dari segi negatifnya, teknologi moden membuatkan manusia menjadi lebih malas. Kedua, memberikan impak yang buruk kepada potensi dan keupayaan seseorang. Ketiga, penggunaan teknologi yang tidak terkawal akan memberikan impak yang besar kepada kanak-kanak. Dari segi positifnya, teknologi membantu dari segi pembelian barang secara atas talian. Kedua, membantu dari segi pertanian, perniagaan, pembinaan dan perubatan. Implikasi dan cadangan. Pertama, teknologi boleh membuatkan manusia lebih bergantung kepadanya semata-mata, namun manusia boleh mengelakkannya dengan cara bergerak seiring dengan teknologi. Keduanya, masyarakat juga perlu mempunyai sifat ingin mencabar dan mengatasi teknologi bagi memajukan diri agar dapat mengelakkan daripada hilang pekerjaan kerana semua kerja telah diambil alih oleh teknologi yang canggih. Ketiganya, masyarakat yang bijak dan mengendalikan teknologi dapat membantu negara agar bergerak ke hadapan seiring dengan negara yang lain, dan secara tidak langsung negara juga melahirkan lebih ramai masyarakat yang bijak dalam IT. Okay, secara ringkasnya, apa yang kami dapat simpulkan di sini ialah semua pihak perlu berhati-hati dan lebih peka terhadap revolusi industri 4.0 ini. Ia memberi banyak manfaat kepada kita. Akan tetapi jangan kita lupa dan kita leka, ia juga banyak memberi mudarat sekiranya ia disalahgunakan. Oleh sebab itu, semua pihak mestilah menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam mencapai sebuah negara yang membangun. Okay, apa yang kami gunakan ketika melakukan kajian ini ialah, yang pertamanya, kami berbincang melalui aplikasi WhatsApp. Hal ini kerana ia memudahkan kami untuk berhubung antara satu sama lain kerana kami saling berjauhan dalam tempoh wabak COVID-19 ini. Okay, yang kedua ialah kami mencari maklumat dalam internet dan kami mengedarkan borang soal selidik melalui aplikasi Google Form, di mana ia dapat membantu kami untuk mendapatkan respon daripada orang luar seperti pelajar dan para pekerja. Okay, yang ketiganya ialah kami menyemak dan baiki kesilapan yang kami lakukan sepanjang kajian ini.
dan kami bertanyakan kepada orang-orang yang lebih mahir, orang-orang yang berpengalaman. Okay, setakat itu saja daripada kami, harap dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.